Selain daripada senarai yang tidak dibenarkan, semua sektor perniagaan dan industri, sektor awam dan sektor sosial adalah dibenarkan untuk beroperasi tertakluk kepada syarat-syarat dan peraturan semasa serta SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. SOP ini termasuklah penjarakan sosial, kerap mencuci tangan, memakai topeng muka, melaporkan segera pada Jabatan Kesihatan jika terdapat maklumat mengenai jangkitan COVID-19. Keutamaan melindungi kumpulan berisiko seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan OKU. Individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Bilangan penumpang dalam kenderaan awam perlu mengambil kira penjarakan sosial dan menggalakkan transaksi secara online. Saya ingin memberikan beberapa contoh mudah bagaimana SOP ini hendak dilaksanakan. Misalnya mulai 4 hari bulan Mei ini, iaitu hari Isnin minggu depan, Pak Saleh yang saya sebutkan dalam ucapan saya yang terdahulu, boleh buka semula restoran yang ditutup. Jadi dalam sehari dua ini, Pak Saleh boleh pergilah ke restoran untuk bersihkan restoran, bersihkan pinggan, sudu, periuk dan lain-lain alat memasak, susun meja dan kerusi dan beli stok barang-barang mentah. Pastikan meja disusun dengan jarak sekurang-kurangnya 2 meter antara satu meja dengan meja yang lain. Ini penting supaya di tengah-tengahnya ada ruang yang agak luas untuk pelanggan dan pekerja lalu dan ada jarak yang selamat antara pelanggan yang makan di situ. Untuk pastikan penjarakan sosial ketika pelanggan makan, Pak Saleh boleh letak notis di setiap meja hanya 1 orang, 2 orang ataupun 3 orang dibenarkan makan bergantung pada saiz meja. Kalau meja kecil mungkin 1 orang ataupun 2 orang saja dibenarkan, biasanya 4 orang. Kalau meja besar mungkin 3 orang atau 4 orang, biasanya 8 orang. Ini Pak Saleh kena tentukan. Keduanya, buatkan garisan di lantai depan kaunter bayaran. Ukur garisan sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Inilah untuk memastikan pelanggan beratur dengan jarak sekurang-kurangnya 1 meter di depan ataupun di belakang pelanggan yang lain ketika mereka hendak membuat bayaran. Ketiganya, sebagaimana biasa, sediakanlah hand sanitizer di kaunter bayaran. Pelanggan yang dah bayar boleh gunakan hand sanitizer ini untuk bersihkan tangan. Sediakan jugalah sabun ataupun hand wash yang mencukupi di tempat basuh tangan. Ketiganya, beli penyembur pembersih meja yang mencukupi. Setiap kali selepas pelanggan makan, beritahu pekerja supaya bersihkan meja cepat-cepat sebelum pelanggan lain duduk di situ. Keempatnya, beli face mask. Face mask macam ni. Beri kepada pekerja dan pastikan mereka pakai topeng muka ni atau face mask ni setiap masa. Pak Saleh pun kena pakailah face mask tu. Kelima, pada hari pertama restoran dibuka, seboleh-bolehnya periksa suhu badan pelanggan sebelum dia dibenarkan masuk ke restoran. Boleh guna alat pengimbas suhu yang sesuai untuk periksa suhu badan pelanggan. Keenam, catat nama dan nombor telefon pelanggan. Nama dan nombor telefon pelanggan serta tarikh dan masa mereka datang ke restoran Pak Saleh tadi. Ini penting kerana jika ada kes positif COVID-19 yang melibatkan salah seorang pelanggan, maka pelanggan-pelanggan lain yang datang pada itu boleh segera dikesan. Jadi sebenarnya banyak kerja yang Pak Saleh kena buat sebelum boleh buka semula restoran. Semua ini penting ialah untuk pastikan supaya tiada pelanggan Pak Saleh yang terkena jangkitan COVID-19. Pemilik restoran, food truck dan gerai makan yang lain pun mesti buat perkara yang sama. Kalau semua dah buat begini, pelanggan-pelanggan boleh datang makan di restoran atau beli makanan dengan rasa selamat. Jika masih was-was,
bungkus sajalah. Tak perlu makan di restoran, dan ini mungkin boleh adalah lebih baik. Satu lagi contoh ialah stesen minyak. Ini penting kerana bagi pekerja yang nak balik semula bekerja, mereka dah tentu nak isi minyak kereta ataupun motor masing-masing. Jumlah pelanggan pasti akan bertambah. Jadi belilah lebih banyak hand sanitizer untuk digunakan oleh pelanggan. Syarikat-syarikat pengangkutan awam juga mesti bersedia. Sudah tentu jumlah pengguna akan meningkat. Dalam keadaan kita nak mengawal penularan COVID-19 ini, kita mesti elakkan kesesakan di stesen-stesen bas, LRT, MRT dan sebagainya. Mesti ada tindakan diambil oleh pengendali syarikat pengangkutan awam untuk kawal pergerakan orang ramai.